Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 16 Mac bersama saya Vanessa Mering. Jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 91 kes selepas satu kes baru kematian dilaporkan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan kes kematian ke-91 itu melibatkan warga tempatan berusia 64 tahun. Kes kematian ke-91 melibatkan warga tempatan berumur 64 tahun yang telah mendapat rawatan di Hospital Kapit dan didapati bergejala COVID-19, demam dan batuk. Saringan ujian RT-PCR COVID-19 positif pada 25 Februari dan kes telah dirujuk ke Hospital Sibu untuk rawatan selanjutnya dan disahkan meninggal dunia pada Ahad lalu. Sementara itu, jumlah kes positif di negeri ini terus merekodkan peningkatan kepada 12,702 kes apabila penambahan sebanyak 251 kes baru semalam. Daerah Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 65, diikuti Miri 40, Bintulu 36, Betong 23, Kuching 22, Julau 21, Song 14, Kapit dan Subis 8, Bau dan Meradong 4, Sari K3, Samarahan 2 dan Serian 1. Turut direkodkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Tanjung di Bintulu yang melibatkan tempat kerja di sebuah pasaraya. Ia menjadikan kluster yang masih aktif setakat ini ialah 29 kluster selepas kluster Tabung di daerah Bau ditamatkan semalam. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bagi Kampung Bintawa Ulu dan Tengah di Kuching berkuat kuasa 12:01 tengah malam tadi sehingga 29 Mac ini, ekoran kes positif dari kampung itu kian meningkat. Manakala pengoperasian Pusat Transformasi Bandar di Kuching, Sibu dan Miri dibenarkan mula beroperasi esok mengikut waktu pejabat. Seorang jurutera lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sibu semalam atas tuduhan memalsukan dokumen keputusan ujian calitan COVID-19. Magistrate Faizal Cik Saad kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 15 April depan untuk sebutan semula kes. Mengikut fakta kes, pada 9 Mac lepas, tertuduh berusia 34 tahun itu telah mengemukakan dokumen palsu kepada pengurusan syarikat tempatnya bekerja untuk mendapatkan cuti. Perbuatan tertuduh terbongkar apabila kerani di tempat kerjanya mengimbas kod QR pada dokumen tersebut tetapi nama individu lain yang tertera. Siasatan mendapati tertuduh telah menyunting sendiri dokumen tersebut menggunakan aplikasi di komputer ribanya. Pemeriksaan lanjut dalam sistem keputusan Makmal Kesihatan Awam mendapati nama dan nombor MyKad tertuduh juga tidak wujud di dalam sistem berkenaan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 471 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda. Seramai 5,703 orang pendidik dan pengasuh tadika serta taska termasuk swasta berdaftar dengan Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak akan mendapat keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah meluluskan permohonan daripada pihak kementerian memandangkan pendidik dan pengasuh sentiasa mempunyai kontak fizikal dengan anak-anak kecil yang diasuh dan dididik. Datuk Seri Fatimah menjelaskan bahawa golongan guru taska dan tadika ini perlu dilihat sebagai petugas barisan hadapan selain beri jaminan keselamatan dan perlindungan kepada kedua-dua pihak menerusi pemberian vaksin tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media berkenaan vaksinasi bagi pendidik dan pengasuh Institut Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Kuching. Tambah beliau, guru dan pengasuh terlibat perlu mendaftar diri menerusi aplikasi MySejahtera atau berdaftar dengan klinik kesihatan kerajaan atau pejabat daerah berdekatan untuk tujuan persetujuan menerima vaksin.
Imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan inisiatif kerajaan bagi memastikan seramai mungkin penduduk di negara ini menerima vaksin. Ya, Buma, vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua individu warga negara dan bukan warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ya, Vanessa, program imunisasi COVID-19 bagi membentuk imuniti kelompok. Pengambilan vaksin COVID-19 adalah secara sukarela. Daftar diri di aplikasi MySejahtera untuk mengambil vaksin sebagai usaha bersama memerangi wabak COVID-19. Baik, marilah bersama-sama kita melindungi negara yang kita cintai dengan mengambil suntikan vaksin bersama hentikan wabak COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Bersua kembali, penggunaan plastik yang tidak terkawal memberi kesan buruk terhadap kelestarian alam selain mengundang bencana kepada manusia dalam jangka masa panjang. Selaras dengan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia bertemakan menangani pencemaran plastik semalam, kesedaran mengenainya dalam kalangan penduduk di Limbang perlu dipertingkat agar dapat dipraktikkan oleh masyarakat secara berterusan dan tidak bersifat sementara. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHEP Limbang, Pulnama Tarah memuji sikap bertanggungjawab penduduk di daerah itu dan berharap ia akan lebih baik pada masa akan datang. Saya minta pengguna khususnya di Limbang untuk menyahut tema sambutan Hari Hak Pengguna pada tahun ini. Tujuan dia lah untuk membantulah sekitar kita yang baik, mengurangkan pencemaran, dan kalau kita lihat melalui statistik pun pada 2050 dijangkakan kalau kita tak kawal benda ni melebihi hidupan laut lah. So cukup bahaya untuk generasi akan datang. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu dalam slot bersama agensi di RTM Limbang. Dalam pada itu, Purnama memberitahu kesedaran penduduk Limbang tentang hak-hak pengguna secara keseluruhan amat baik. Ia meliputi hak-hak untuk mendapatkan keperluan asas, membuat pilihan, ganti rugi, mendapatkan barangan serta perkhidmatan yang selamat dan lain-lain. Jelasnya, ia berdasarkan maklum balas yang diterima oleh KPD NHEP Limbang sendiri. 6 warga negara Indonesia serta 2 lelaki warga tempatan ditahan dalam operasi benteng di Jalan Mongko Serian semalam. Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, tangkapan pertama kira-kira pukul 3 pagi membabitkan penahanan 3 warga Indonesia termasuk 2 wanita berumur lingkungan 27 dan 43 tahun ketika menaiki sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki tempatan dalam perjalanan ke arah Serian. Pemeriksaan lanjut ke atas ketiga-tiga warga Indonesia terbabit mendapati kesemua mereka mempunyai pasport yang disyaki telah tamat tempoh. DSP Aswandi menambah, tangkapan kedua di lokasi yang sama juga membabitkan 3 warga Indonesia termasuk 2 lelaki berumur 23 tahun hingga 27 tahun di dalam sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki warga tempatan. Hasil pemeriksaan mendapati ketiga-tiga warga Indonesia berkenaan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dalam kenyataannya, DSP Aswandi memberitahu kesemua warga Indonesia tersebut masuk ke Sarawak melalui lorong tikus dan dipercayai masuk ke Sarawak untuk mencari pekerjaan. Jarak lokasi tangkapan dengan jalan tikus kira-kira 8 km. Polis turut merampas 2 buah kereta yang dinaiki. 2 lelaki warga tempatan ditahan reman di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 dan disiasat di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sementara itu, 6 warga negara Indonesia ditahan dan disiasat di bawah Akta Immigration.
Perbadanan Sukan Sarawak bersama Persatuan Kriket Sarawak kini mempunyai pusat kriket berprestasi tinggi HPC bertaraf antarabangsa yang ditempatkan berdekatan Stadium Sarawak di Kuching. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pusat tersebut bakal dilengkapi dengan 5 tempat latihan artificial wickets dengan kawasan permukaan sintetik termasuk 25 meter bola run-ups dan 6 meter jaring keselamatan tinggi. Dato' Abdul Karim memberitahu HPC itu merupakan projek fasa pertama, manakala fasa kedua iaitu menyediakan padang kriket dan rugby yang masih dalam peringkat tender. This is just the first phase of our development. Just now we just had the meeting, the briefing on the second phase whereby just next to our car park, at the Sarawak Stadium, we will be building a rugby and cricket pitch. We have to look at it from a bigger angle. This is the Sarawak Sports Complex. I think this is the best, I would say, sports complex as compared to all the other states, whereby they have got all the facilities in one place. Tambah beliau, projek fasa ketiga iaitu menubuhkan Akademi Kriket, inisiatif untuk menjadikan Sarawak sebagai perkampungan sukan yang menyasar lebih ramai atlet negeri setanding dengan peringkat antarabangsa. Beliau dalam sidang media selepas merasmikan pusat berkenaan di Kuching turut memberitahu HPC bukti kerajaan negeri komited mempertingkat fasiliti sukan dan atlet negeri. Setakat ini, 5 atlet tersenarai dalam pemain kriket kebangsaan U19 iaitu Erin Alam, Kenny Kwan dan Kenneth Kwan, manakala atlet wanita Nur Fatin Nazirah dan Dania. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 16 Mac. Saudara, jangan lupa daftar untuk dapatkan vaksin COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Saya Vanessa Mering, salam hormat.